Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan 4 daripada kos Diploma Pengajian Bank ingin membincangkan tentang membentuk kecemerlangan negara melalui patriotisme dalam melestarikan alam sekitar. Dan berikut ialah ahli kumpulan kami. Saya Nur Syafiqah Natasha binti Dizul Fakar, nombor matrik 075074. Saya Zarin Syamimi binti Nur Effendi, nombor matrik 075131. Nama saya ialah Nur Akila Amalina binti Azmi dan nombor matrik saya ialah 075410. Nama saya Siti Nur Hafira binti Husin, nombor kad matrik 075511. Saya Anis Akila binti Kamaruzaman, nombor matrik 075067. Nama saya Siti Afifah Maisara binti Abdul Wahid, nombor matrik 075365. Saya Pucu Siti Aisyah binti Faiz Chan dan nombor matrik 075276. Saya Nur Anas Suaidah Muhammad Rafiqi, nombor matrik 075037. Nama saya Sofia Nafisa binti Syamsul Nizam. Nombor matrik saya ialah 075200. Nama saya Muhammad Salihin bin Muhammad Syahri, nombor matrik 075392. Responden kami terdiri daripada 36 orang dan majoritinya berumur 18 tahun serta berbangsa Melayu. Soalan pertama, adakah alam sekitar penting untuk kelestarian masyarakat setempat? 36 responden menjawab ya. Ini kerana, seperti yang kita tahu, alam sekitar merupakan anugerah semulajadi yang dikurniakan oleh Tuhan. Jika alam sekitar kita terpelihara, maka masyarakat kita akan sihat dan kuranglah penyakit yang tidak diingini timbul seperti demam denggi dan penyakit kencing tikus. Oleh itu, kelestarian masyarakat akan terjaga sama ada pada zaman kini atau pada zaman akan datang. Untuk soalan 2, adakah asap kenderaan mencemarkan alam sekitar? 100% daripada kajian kami menunjukkan semua responden mengatakan ya bahawa asap kenderaan mencemarkan alam sekitar. Ini tergolong daripada pencemaran udara yang merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, zahara atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta menyebabkan penyakit apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Oleh itu, tidak hairanlah mereka mengatakan bahawa asap kenderaan dapat mencemarkan alam sekitar dan jika dibendung, ia dapat menunjukkan sikap toleransi sekaligus dapat menerapkan semangat patriotisme dalam kalangan mereka yang berbilang kaum. Soalan nombor 3 adalah adakah perbuatan membuang sisa toksik ke dalam sungai menjejaskan sumber air kepada penduduk? Majoriti daripada responden kajian kami telah memilih ya kerana bahan buangan toksik adalah berbahaya apabila bercampur dengan bahan lain. Sebagai contoh, sisa toksik daripada kilang yang disalurkan terus ke dalam sungai menyebabkan air sungai tercemar sekaligus memberikan kesan kepada sumber air bersih kepada penduduk sekitar. Selain itu, hal ini juga terjadi kerana sikap sesetengah individu yang kurang rasa tanggungjawab dalam diri menyebabkan mereka sewenang-wenangnya membuang sisa toksik ke dalam sungai. Kesannya bukan sahaja menjejaskan sumber air kepada penduduk, malah hidupan di dalam sungai seperti ikan juga turut terjejas. Oleh itu, kita perlu sama-sama menjaga kebersihan sungai agar sumber air bersih berterusan. Berdasarkan kajian lapangan kami, semua responden menjawab ya bagi soalan 4 iaitu adakah anda mengambil langkah yang sewajarnya untuk menjaga alam sekitar? Antara contoh langkah yang sewajarnya untuk menjaga alam sekitar ialah mengamalkan mobiliti hijau dengan menggunakan pengangkutan awam, membuat kempen kesedaran dan menanam sebuah pokok supaya lebih banyak oksigen dihasilkan dan karbon dioksida yang diserap. Soalan yang kelima, adakah penggunaan kereta hybrid dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar? Majoriti responden telah memilih jawapannya adalah kerana mereka mengetahui bahawa kereta hybrid merupakan kereta yang mesra alam. Ia juga tidak mengeluarkan sisa toksik melalui exhaust seperti kereta bertenaga petrol. Penggunaan dual enjin iaitu elektrik dan pembakaran dalaman dapat mengurangkan bahan bakar dan menjimatkan tenaga. Selain itu, dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Kereta jenis hybrid sesuai digunakan untuk menggantikan penggunaan kenderaan konvensional yang menjadi penyumbang utama kepada pencemaran udara. Soalan 6 menunjukkan adakah kita sedar bahawa penggunaan beg plastik menyebabkan kelestarian alam sekitar akan terganggu? Jumlah responden yang telah kita dapati adalah sebanyak 94% telah menjawab ya. Perkara ini menunjukkan ramai individu yang telah mengetahui betapa buruknya penggunaan beg plastik ini. Seperti yang kita tahu, penggunaan beg plastik ini sukar untuk dilupuskan. Ia mengambil masa 400 hingga 1000 tahun untuk terurai. Ada segelintir masyarakat yang membuang sampah merata-rata dan menyebabkan aliran longkang sungai akan tersumbat. Perkara ini akan menyebabkan kejadian banjir akan berlaku. Selain itu, ada masyarakat yang mengambil remeh dan dengan hanya membakar beg plastik di merata-rata tempat. Perkara ini akan menyebabkan lapisan ozon dan pemanasan global akan terjadi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu menukar gaya hidup daripada penggunaan beg plastik kepada penggunaan beg mesra alam.
Berdasarkan cartapan, mengurangkan penggunaan bahan yang diperbuat dari plastik seperti straw mendapat undian paling tinggi. Seperti yang kita sedia maklum, plastik adalah sejenis bahan sintetik yang diperbuat daripada petroleum. Isu pada zaman sebelum moden ini ialah manusia menggunakan plastik dan membuangnya di merata-rata tempat. Seperti yang kita ketahui, Malaysia telah menjadi negara penyumbang kedua tertinggi pencemaran plastik di Asia. Plastik ini mengandungi sisa toksik yang berbahaya. Apabila dibuang di merata-rata tempat, ia akan menyebabkan sisa toksik itu meresap ke dalam tanah. Lama-kelamaan, air yang mengalir melalui tanah turut tercemar. Lebih teruk lagi, boleh mengganggu habitat di darat dan di lautan. Tamsilnya, berita mengenai penyu laut yang dijumpai mati akibat menyalah anggap plastik sebagai pemakanan mereka. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan dalam kalangan pencinta hidupan akuatik dan pencinta alam sekitar secara tidak langsung mengakibatkan populasi penyu laut di Malaysia semakin berkurangan. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan beg kertas atau beg kain ketika membeli belah, dan paling penting premis perniagaan makanan wajiblah menyediakan straw kertas bagi menggantikan straw plastik. Hal ini menunjukkan adanya semangat patriotisme rakyat Malaysia dengan bersinergi untuk mengamalkan gaya hidup lestari dan mesra alam. Tegasnya, jangan disebabkan tindakan segelintir manusia tidak bertanggungjawab, seluruh habitat dunia ini menjadi mangsa ibarat nilai setitik rosak susu seberangan. Mengapakah alam sekitar dapat meningkatkan semangat patriotik dalam diri seseorang? Sebanyak 58.3% telah memilih memupuk rasa tanggungjawab tidak mengira bangsa kerana mengambil berat terhadap keindahan alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana alam sekitar memiliki dampak universal yang tidak mengenal batas bangsa. Keadaan alam seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam dapat mempengaruhi seluruh planet dan semua manusia tanpa memandang angsa bangsa. Oleh itu, pengalaman bersama dengan tantangan global ini dapat memupuk rasa tanggungjawab yang melibatkan semua individu tanpa memandang asal-usul atau bangsa untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam. Selain itu, sebanyak 36.1% telah memilih bekerjasama antara satu sama lain untuk memelihara dan memelihara alam semula jadi untuk tontonan generasi akan datang. Kesihatan ekosistem amat penting kerana ia mendukung kehidupan manusia. Bagi soalan 9 pula, sebagai individu yang bertanggungjawab, semasa anda memandu, anda ternampak sampah seperti plastik makanan di bahu jalan yang telah mengganggu penglihatan dan pergerakan anda. Apakah yang anda akan lakukan? Di sini, kita dapat lihat sebanyak 66.7% majoriti telah memilih untuk mengutip sampah tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah agar dapat meringankan tugas pekerja kebersihan. Bab kata pepatah, bagai aur dengan tebing. Bukan itu sahaja, kita juga dapat menyelamatkan nyawa pengguna jalan yang lain kerana jika tidak melakukan sedemikian, mungkin ia boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Dengan majoriti memilih jawapan ini, kita dapat lihat bahawa generasi sekarang yang terdiri daripada pelbagai kaum peduli dan mengambil berat tentang alam sekitar. Di sini, saya akan membuat perbincangan tentang soalan yang ke-10, iaitu cadangkan fasiliti yang boleh ditambah atau diletakkan di kawasan sekitar bandar bagi melancarkan kelestarian alam sekitar. Berdasarkan kajian yang telah kami buat, terdapat pelbagai jawapan yang kami terima. Seperti, pertama, menanam pokok. Yang kedua, terdapat individu yang memberi cadangan supaya memperbanyakkan pusat kita semula. Seterusnya, terdapat juga individu yang mencadangkan supaya meletakkan poster kesedaran tentang alam sekitar di tempat tumpuan orang ramai. Selain itu, cadangan mengenai penyediaan lori kita semula dari pihak kerajaan juga sangat bernas, di mana fungsi lori tersebut adalah untuk mengambil sisa kita semula dari rumah ke rumah mengikut jenis sisa. Akhir sekali, berdasarkan 36 orang responden yang memberi maklum balas, majoriti daripada responden tersebut telah mencadangkan supaya menyediakan tong sampah dan tong sampah kita semula yang lebih banyak di setiap kawasan. Rumusan daripada perbincangan ini, kita haruslah peka terhadap isu-isu alam sekitar dan berusaha untuk mengelakkan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran untuk kesejahteraan hidup masa hadapan.